Ini bab menjadi imam orang yang berada dalam fitnah dan orang mubtadi' ahli bid'ah. Berkata Hasan, bersemayanglah, dapat kepadanya bid'ahnya itu. Bersemayanglah engkau, bid'ahnya itu mengenainya, menimpanya. Berkata kepada kami Muhammad bin Yusuf dengan sanad bahawa Ubaidullah bin Adi bin Khiyar masuk menemui Uthman bin Affan ketika mana dia dikepung oleh pemberontak-pemberontak. Dia pun berkata, sesungguhnya engkau adalah imam umum, dan telah pun berlaku kepadamu apa yang engkau lihat. Imam fitnah menjadi imam kepada kami, menyembahyangkan jemaah, sembahyang jemaah untuk kami, sembahyang jemaah untuk kami. Yani imam fitnah menjadi imam kepada kami. Wala taharraj, dan kami takut akan berdosa. Faqala, maka berkata Uthman, as-salatu ahsanu ma ya'malun nas. Sembahyang itu ialah yang terbaik sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Bila orang itu buat baik, maka buat baiklah dengan mereka. Dan bila mereka buat jahat, fajtanib isa'atahu, maka elakkanlah diri daripada kejahatan mereka itu. Berkata Zubairi, la nara, kami berpendapat bahawa la yusalla, tidak boleh sembahyang, la yusalla khalfal mukhannih atau mukhannah, tidak boleh jadi makmum di belakang, yakni tidak boleh menjadi makmum kepada mukhannah, tidak boleh sembahyang di belakang mukhannah kecuali kerana darurat yang tak dapat tidak. Hadisnya riwayat daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abi Dzar, dengarlah dan taatlah engkau walaupun kepada Habasyi, seolah-olah kepalanya itu buah zabit. Ini bab imamatul maktun. Imamatul maktun, menjadi imam orang yang masuk dalam fitnah. Jadi orang yang masuk dalam fitnah di sini maksudnya terlibat dalam fitnah, pemberontakan terhadap imam yang sah. Bagaimana dia jadi imam? Maktun dengan makna isim maf'ul. Ada juga yang mengatakan maktun di sini bukan begitu sepatutnya. Sebab kalau orang yang masuk memberontak macam itu, dia itu fatin, menimbulkan fitnah, bukan maftun. Maftun itu isim maf'ul, itu yang kena fitnah. Jadi kata dia sepatutnya kita kata imamatul fatin. Kalau maksud begitu, kalau maksud orang yang memberontak begitu, patutnya kena kata imamatul fatin. Sebab yang kita kata maftun di situ dengan makna orang yang masuk perai, memberontak terhadap imam yang sah. Sebab Imam Bukhari buat mari cerita Sayyidina Uthman setelah pada ni. Jadi imamatul maftun itu maknanya orang yang terlibat dalam pemberontakan itu tidak maftun. Yang maftunnya macam dalam kes itu Sayyidina Uthman itu, orang yang terlibat dalam pemberontakan itu dia itu fatin, bukan maftun. Ada yang mengatakan begitu. Sepatutnya Imam Bukhari kata imamatul fatin, bukan maftun. Kalau yang dimaksudkan ialah orang yang memberontak terhadap Sayyidina Uthman, sebagaimana yang nyata daripada cerita yang dikemukakan di bawah, asar yang dikemukakan di bawah. Ada juga yang mengatakan bahawa maftun di sini maknanya orang yang harta benda dia dan akal dia ditimpa kemalangan. Harta benda dia ditimpa kemalangan, begitu juga akal dia pun maknanya terjejas.
kerana sesuatu penyakit. Itu baru sesuai kalau nak kata maftun. Tapi di sini Imam Bukhari buat mari ni, asar dia buat mari, hadis dia buat mari, tak ada nampak menunjukkan makna begitu. Dengan sebab itu, kebanyakan ulama dia pergi maftun itu dengan makna orang yang memang terlibat dalam pemberontakan, itu pun dikatakan maftun. Sebab fi'il dia ialah berasal daripada fi'il min majhul. Memang asal fi'il dia tu futinar rajul yuftanu, bukan fatana yaftinu, tidak, tapi futina yuftan. Jadi maftun itu memang orang yang terlibat dalam pemberontakan. Itu betul dah Bukhari buat. Lepas tu sesuai dengan dia amari cerita Sayyidina Uthman itu sesuai dah. Jadi maftun itu memang betul dah. Jadi sirah wasafnya, sifatnya memang digunakan dalam bentuk isim maf'ul. Sebab fi'il dia tu dalam bentuk bina majhul. Memang tidak digunakan untuk itu dengan bina ma'ruf, tapi digunakan dalam bentuk bina majhul. Itu makna imamatul maftun di sini. Jadi sebab apa? Sebab Imam Bukhari buat mari cerita Sayyidina Uthman ini. Bila Sayyidina Uthman ini dipukul, maka Sayyidina Uthman tak boleh pergi jadi tu imam. Mula-mulanya boleh pergi, patunya sekat kat orang kata anak patu, halal dia halal, maka menjadi imamlah puak-puak pemberontak. Di antaranya ialah Abdurrahman bin Udais dan Kinanah bin Bishr. Kinanah bin Bishr itu jadi tu imam. Sedangkan mereka ini adalah pemberontak. Jadi pemberontak ni, kalau kita tidak nak kaitkan masalah akidah dia, kita tidak nak kata bahawa mereka ini puak-puak khawarij. Puak-puak khawarij ini mengikut sahabatnya, umumnya mengatakan sudah terkeluar dah daripada Islam. Kalau kita tidak kata begitu, mungkin sebab pada masa itu tidak jelas lagi dari segi akidah, hanya lebih menunjuk dari segi perbezaan politik saja, bukan dari segi akidah. Kalau kita tak ambil kira dari segi akidah, semata-mata memberontak menentang seorang pemimpin yang sah, yang baik, apa hukumnya? Sudah tentu jadi fasik. Maknanya nak rakyat bab menjadi imam orang fasik. Jadi apa hukumnya orang fasik menjadi imam? Bolehkah jadi imam atau tidak? Tu dia nak rakyat, dia nak pergi situ. Jadi apabila jadi fasik, mana-mana apa ni dia jadi imam semua orang jadikah? Itulah Imam Bukhari kata jadi sah. Sekadar jadi imam, sekadar nak sah semaya itu sah. Sebab apa? Sayyidina Uthman tak larang. Sayyidina Uthman kata sembahyang itu ahsanu ma ya'malun nas, sebaik-baik yang seseorang manusia tu buat. Orang jahat lah mana, bezal lah mana tu, semaya dia tu dia nak paling molek lah, dia Allah SWT terima. Kalau mana beza dari segi ta'amal apa pun, semaya dia tu dia nak molek. Jadi bila dia semaya tu, maknanya dia telah buat kebaikan. Kamu tu biar sekali tak apa. Jangan sampai jadi apabila imam fitnah dia panggil. Jadi tu imam tu mana sampai tak ada jemaah, jadi kosong masjid. Ataupun orang tak suka, jangan sampai begitu, jemaah tu jadi terhenti. Jemaah, nak jaga jemaah tu lebih penting lagi daripada nak ambil kira soal imam tu belah mana. Di situ pergi. Jadi sebab tu Sayyidina Uthman kata ahsanu ma ya'malun nas as-salah ahsanu ma ya'malun nas. Bila dia buat baik, yakni dengan sembahyang, kamu ikut sekali lah, bersama-sama lah. Tapi bila mereka buat jahat dalam masalah memberontak, kamu jangan sekali, jangan terlibat sama. Masalah sembahyang ni tak apalah, sembahyanglah sekali sebab benda baik. Mereka pun anggap begitu. Tapi dalam masalah pemberontak, bila mereka nak berontak, jangan ikut. Itu maksudnya. Ada pula yang mengatakan bukan begitu. Sayyidina Uthman, kita tak jelas lagi nak kata Sayyidina Uthman itu makna kata sembahyang mereka itu sah. Sebab dia kata, apabila orang tanya, innaka imamu ammatin wa nazala bika ma tara wa yusalli lana imamu fitnatin wa nataharraj. Sayyidina Uthman pun kata, bila orang kata gitu ke dia apa kata?
Sembahyang itu ialah sebaik-baik sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Bila dia mengelokkan sembahyang dia, maka buat baiklah bersama mereka itu. Yang ini bersembahyanglah bersama mereka itu. Sembahyang ini sebaik-baik yang dilakukan oleh manusia. Maknanya dalam sembahyang ni sepatutnya kita kau lebih jaga lagi daripada yang lain. Benda lain pun kita nak cara. Tak sekali benda lain dalam perkara lain. Kalaulah dia tu tidak sebulu ataupun tidak sehaluan ataupun dia tu ada banyak masalah lah, kita tak sekali. Kita tak naik ke atas sekali. Kita tak jalan sekali dengan dia kalau dia ada perangai. Sembahyang ni sebaik-baik benda yang dilakukan oleh manusia ialah sembahyang. Jadi sepatutnya dalam sembahyang tu lah paling kena jaga sekali. Lebih daripada yang lain. Mana kalau kamu sudah tahu mereka ini sudah rosak dari segi akidahnya ataupun dengan perbuatan dia seperti itu, tak bolehlah mana kamu ikut. Makna begitu pula. Ada yang kata begitu, boleh jadi begitu. Secara isyarat, dengan secara sindir begitu. Sembahyang ini adalah sebaik-baik yang dilakukan oleh manusia. Kalau seburuk-buruk, kalau biasa pun kita pilih nak berjemaah ni, apalagi sembahyang. Jadi sembahyang ni oleh kerana sebaik-baik benda, itu kita kena pilih yang terbaik. Begitu. Jangan pilih yang paling buruk. Jadi pilih pula imam fitnah pula. Begitu. Ada yang mengatakan begitu. Mungkin belakang boleh jadi belakang. Kemudian Hasan Basri pula berkata, "Salli wa alaihi bid'atu." Sembahyanglah. Bid'ah dia tu kena atas dia. Tidak kena mengena dengan kamu. Jadi kata-kata Hasan Basri ini menunjukkan bahawa Imam Bukhari bersetuju dengan pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan orang fasik dan ahli bid'ah, syaratnya bid'ah dia tu tidak membawa kepada kufur. Bukan bid'ah yang membawa kepada kufur. Sah sembahyang. Lepas tu khilaf pula, pahala tu boleh ke tidak? Pahala jemaah tu. Ada yang mengatakan tak boleh pahala sembahyang saja sah. Ada yang mengatakan boleh pahala, tapi pahalanya tidak sama dengan pahala imam. Bukan fitnah. Imam fitnah dengan imam tidak fitnah tidak sama pahala. Ada yang mengatakan itu. Jadi nampaknya Imam Bukhari di sini dengan daripada pendapat Hasan Basri yang dikemukakan daripada Sayyidina Uthman kata tu zahir yang menunjukkan seperti yang pertama tadi. Mana Sayyidina Uthman kata bolehlah sembahyang. Sembahyang tu sekali. Tapi masalah berontak jangan. Mana begitu. Zahir yang menampakkan begitu. Kalau dari segi isyarat dan sindiran itu agak jauh. Walaupun mungkin pun tak begitu. Tapi kita tengok di sini Imam Bukhari buat hari ni nak rayak sah sembahyang. Sembahyang dia tu sah. Jadi al-maftun itu maksudnya orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan terhadap imam yang sah. Dan mubtadi' ialah orang yang ahli bid'ah. Hasan Basri kata bid'ah dia itu kena atas. Jadi ahli bid'ah ni ada dua macam secara besarnya. Satu bid'ah yang membawa kepada kufur, satu bid'ah yang tidak membawa kepada kufur. Bid'ah yang membawa kepada kufur kalau jelas dia tu beriktikad begitu, itu tak boleh. Memanglah tak boleh sembahyang. Khilaf ni masalah bid'ah yang tidak membawa kepada kufur. Imam Ahmad berkata kalau seseorang ahli bid'ah tu dia menyeru kepada bid'ahnya, walaupun bid'ah itu tidak membawa kepada kufur, seorang sembahyang belakang dia kena sembahyang mula. Sembahyang semula Imam Ahmad. Lepas tu Imam Abu Hanifah pula kata kalau orang sembahyang di belakang Qadari, di belakang Jahmiyah, di belakang Jahmi, di belakang Qadari, di belakang Rafidi, kata dia kena ulas semula sembahyang. Tak sah. Mana ada khilaf di sini. Begitu juga ramai lagi imam-imam yang lain yang mana kita boleh lihat umpamanya dalam kitab Umdatul Qari, syarah Sahih Bukhari itu, dalam itu ada banyak pendapat. Kebanyakannya menampakkan begitu. Termasuklah Imam Malik. Bahkan Imam Malik ada disebutkan di satu peringkat mana dia tak sembahyang di masjid. Ada ketika dia tak sembahyang di masjid. Sembahyang jemaah saja. Sampai satu ketika yang lain jemaah pun dia tidak pergi sembahyang. Ada satu ketika begitu.
Ini kerana adalah tu bagi dia tu, kita tak tahulah. Bagi dia. Jadi habis itu apa yang disebut ana sebutkan ni, kita dapati dalam kitab Takrir Sahih Bukhari oleh Syekh Zakaria ada menyebutkan itu. Tapi dalam kitab Umdatul Qari pun tak ada menyebutkan lagu tu. Tapi cerita Imam Malik sana. Begitu juga dalam Fathul Bari, entah di mana dia ambil tu. Dia ada jumpa mana-mana tu. Tapi dia ada sebut begitu. Jadi Zuhri berkata, kami berpendapat tidak boleh semayat di belakang mukhannas atau mukhannis. Dua cara tu baca di situ. Dia buat baris pun dua tu kalau dalam kitab ni. Ma'an, mana kedua-duanya boleh. Ma'an dia tulis kata tu, mana kedua-duanya boleh. Jadi kalau kata mukhannas, maknanya orang yang jadi maf'ul dalam amalan kaum Lut. Orang yang jadi maf'ul dalam amalan kaum Lut, maknanya dia jadi tina dalam homoseks. Itu mukhannas. Kalau kata mukhannis, orang tu maknanya gerak-geri dia, kecap dia, kita kata serupa dengan orang tin. Mukhannis. Ada dua macam pula, sama ada dengan sengaja dia buat begitu atau tidak dengan sengaja. Tidak dengan sengaja maknanya semula jadi dia sejak asal lagi. Sejak lahir lagi dia tu lagu tu. Jadi ada beberapa pembahagian pula di situ. Kalau kata tak boleh semaya di belakang mukhannas itu, mukhannas dengan makna luti tadi. Jadi orang yang mengamalkan amalan kaum Lut. Orang tak boleh semaya, kalau buat dia jadi beriman. Kalau kata mukhannis dia tak boleh dibuat jadi beriman itu, yang ni mukhannis yang memang dengan sengaja dia buat-buat, memang dia minat nak jadi tino, sengaja dia pakai pakaian tino kan. Tapi kalau mukhannis memang dia tu pakaiannya seperti lelaki, tapi cara bercakap dia dan gerak-geri dia tu serupa perempuan. Sejak lahir dia lagi lagu tu tak apa. Itu tak apa. Kecuali kerana darurat yang tak dapat tidak daripada. Darurat yang tak dapat tidak daripadanya itu lagu mana? Yang ni kalau dia tu ada kuasa, tu Imam Sami walaupun dia banyak melakukan benda dia tak boleh, dia ada kuasa, mungkin dia tu mukhannas. Jadi orang lain tak boleh nak jadi tu imam, dia jadi tu imam. Kalau kita tak ikut belakang dia, jadi jemaah tak ada. Bila jemaah tak ada, tu tak boleh. Tak boleh, jemaah tak ada. Dengan sebab tu boleh lah. Dalam keadaan darurat sangat, dia tak dapat tidak. Dalam keadaan itu. Lepas tu Imam Bukhari buat mari hadis itu, iaitu Nabi SAW bersabda kepada Abi Dzar. Sebelum pada ni hadis itu sudah ada dah. Cuma dengan lafaz lain sikit, dengan lafaz jamak. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Anas sebelum pada bab ni. Dia kata isma'u wa ati'u wa in istu'mila habasyiyyun ka'anna ra'sahu zabibah. Ada dah sebelum pada ni sebelah tu. Tapi itu dengan lafaz jamak. Isma'u. Di sini isma' wa ati'. Dia kata kepada Abi Dzar. Walaupun kepada Habsyi, seolah-olah kepala dia tu buah zabit. Lagu mana? Maksudnya apa kena mengenanya dengan tajuk ni? Imamatul Maftun wal Mubtadi'. Berapa orang Habsyi ni jadi bid'ah? Orang Habsyi ni maftun ke? Imam Bukhari itu secara isyarat, cara dia faham tu, istinbat daripada hadis. Kalau Nabi SAW suruh ikut dan suruh taat kepada Habsyi yang dilantik menjadi pemimpin atau khalifah, dilantik menjadi pemimpin atau khalifah dan mengikut tradisi Islam dulu, sahabat-sahabat salaf dulu, apabila orang tu pemimpin, dia juga jadi tok imam sembahyang. Jadi bila Nabi suruh ikut dia, dengar dia, mana dalam urusan pemerintahan umum, mana Nabi suruh ikut dia juga dalam urusan sembahyang. Maknanya begitu. Itu satu. Yang kedua, waktu tu tak apalah masalahnya. Tapi adakah Habsyi itu dia maftun? Tak selesai lagi waktu.
Adakah dia itu mubtadi'? Tak selesai lagi. Jawabnya, sebagaimana maklum di peringkat permulaannya kena Quraisy. Nabi SAW bersabda, al-a'immatu min Quraisy. Kena Quraisy. Di zaman itu, pasal Quraisy itu mempunyai pengaruh dan asabiyah yang kuat. Semua orang boleh tunduk kepada dia, semua bangsa boleh tunduk, kabilah boleh tunduk kepada dia, akan bersedia tunduk kepada dia. Tapi kalau kepada yang lain, tidak. Kalau naik lain, akan jadi kucah, sebab akan ada yang berasa dia lebih. Tapi kalau Quraisy naik, tidak akan berasa begitu, sebab Quraisy itu diterima sebagai satu kabilah ataupun satu puak yang lebih pada masa itu. Jadi dengan sebab itu, apabila Habsyi naik, mestilah dia naik itu dengan secara taghallub, bukan dengan secara musyawarah, bukan dengan secara pemilihan yang sah, tapi dengan secara taghallub, secara revolusi, secara menguasai kerajaan dengan mengguling kerajaan hak sebelum pada itu. Jadi bila Habsyi itu naik dengan cara lagu itu, bermakna dia sudah masuk dalam maftun. Bila maftun, Nabi kata walaupun maftun, isma' wa ati', walau li habasyiyin ka'anna ra'sahu zabibah. Dengar dan patuh. Bila dia suruh dengar dan patuh dalam masalah urusan umum, bermakna dia suruh dengar dan patuh juga dalam masalah semaya. Maknanya semaya orang maftun sah, boleh. Buktinya kot ni, Nabi kata begitu. Lagu mana orang Habsyi ni nak jadi pemimpin, lagu mana? Adakah dengan cara pelantikan biasa ni orang akan lantik, yang mana kepala dia tu pula, kepala pun nak nampak tak ada tokoh dah, tak ada tokoh dah nak jadi pemimpin. Takkan orang nak pilih dia secara biasa begini? Maknanya dia naik secara taghallub. Bila naik secara taghallub, bermakna dia telah memberontak. Bila memberontak, dia sudah jadi maftun. Bila maftun, mana dia jadi fasik. Bermakna daripada situ, semaya atau fasik sah juga boleh. Gitu cara. Babun, ini satu bab. Makmum berdiri di sebelah kanan imam, bihidaihi setentang dengannya, sawaan sama, jika mereka berdua. Yani imam dan makmum itu dua orang, dua tu. Daripada Ibnu Abbas katanya, aku bermalam di rumah mak saudara saya Maimunah, lalu Rasulullah SAW sembahyang Isya, kemudian dia datang, lalu dia sembahyang 4 rakaat, datang ke rumah, kemudian dia tidur, kemudian dia bangun, aku pun datang dan bangun duduk sebelah kiri dia pun pusing aku, letak sebelah kanan dia pun sembahyang 5 rakaat. Kemudian dia sembahyang 2 rakaat, kemudian dia tidur sehingga aku mendengar khatibnya, ataupun kata dia khatibnya, dengkur, kemudian dia pun keluar pergi sembahyang untuk yang dia sembahyang subuh. Ini masalah jemaah lagi. Tadi masalah nak jadi imam ni, orang lagu mana, orang fasik bolehkah, orang mubtadi' bolehkah? Jadi hal ni dia nak cerita pula dari segi kedudukan dalam sembahyang tu. Makmum dengan tu imam tu lagu mana kedudukan? Daripada tajuk ni, Imam Bukhari nampaknya dia ada pendapat dia sendiri. Iaitu makmum dengan tu imam bila dua orang saja, dia duduk sama tinggi. Duduk kiam tu sama tinggi. Sama betul. Duduk alik kanan kan sama betul dengan tu imam. Itu mazhab dia. Itu juga mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik. Sebenarnya begitu. Adapun Imam Syafi'i, dia kata tidak, kena belakang sikit. Dan dua orang anak murid Imam Abu Hanifah sendiri pun, dia kata kena belakang sikit. Kena belakang sikit. Begitu. Imam Bukhari tidak. Imam Bukhari serupa dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dalam soal ini. Sebab itu dia kata dalam tajuk dia, bab yaqumu an yaminil imam, duduk sebelah kanan tu imam, makmum sana, bihidai setentang dengan dia, sawaan sama, dalam keadaan sama, ini sama tinggi. Begitu.
Lepas tu dia mari. Hadis Ibnu Abbas. Maknanya ni duduk balik kanan. Kalau kita kata duduk balik kanan, tidak makna duduk sama tinggi. Boleh jadi duduk balik belakang saja. Mana dalil kata dia. Mana dalil? Dia akan kata gitu lah pula. Mana dalil dia kata dia tu duduk balik belakang saja. Dia kata duduk balik kanan saja. Duduk balik kanan saja. Lepas tu bagi Bukhari-nya ada dalam setengah-setengah tarik yang lain ada menyebutkan mana setentang. Dia pegang hal tu. Setentang itu maknanya hizak, maknanya sama tu. Bukan duduk di belakang. Gitu. Satu jannahnya sini. Tak lain. Tak apalah tu. Akan jumpa lagi banyak lagi. Habis ni dia ulai pula. Ini satu bab. Bila seseorang itu berdiri di sebelah kiri imam, lalu imam memusingkannya ke sebelah kanannya, tak batal sembahyang kedua-duanya, tak rosak sembahyang kedua-duanya. Hasani juga. Lepas tu hadis Hasani juga. Jadi Imam Bukhari daripada hadis yang sama dia nak keluar hukum lain pula. Sebab kita sudah cerita dah bahawa maksud kitab Sahih Bukhari ini iaitu nak mengajar kita istinbat hukum daripada hadis. Hadis tu berulang kali mari maksud dia lain. Ayat boleh juga kita faham daripada hadis ni masalah ni. Daripada hadis yang sama masalah lain pula. Daripada hadis tu juga masalah lain lagi. Itu dia kena ayat. Jadi Sa'di nampak makmum mari duduk di kiri. Imam pun pusing. Tak boleh kan. Nampak itu macam pergerakan yang banyak. Al-amalul kathir. Nampak tu. Baik oleh imam, pusing lah ke mana? Pusing. Pegang tangan kiri. Pegang mana bahu dia, kepala dia, kita kata pusing. Tak siapa lagi. Tak siapa lagi di belakang. Kecuali kena pusing lagi tu. Pusing kat ni pula. Buat main. Mana dua belah tangan. Di mana pusing? Kan pusing ke depan. Litah pula. Pusing ke belakang. Kalau kita kata pegang dengan tangan kiri dulu. Pusing. Dia tak akan habis tak suka ayat sana dengan tangan kiri itu. Mesti pusing dengan tangan kanan pula. Pergerakan yang banyak nampak tu. Begitu juga si makmum tu berjalan tu nampak tu mesti berjalan. Batalkah tidak sembahyang? Tidak batal. Pasal apa? Dengan maksud maslahatis salah. Untuk keperluan sembahyang, untuk kepentingan sembahyang juga buat lagi. Tak batal sembahyang. Itu dia nak ayat. Kalau untuk keperluan sembahyang tak batal. Dan itulah yang dipegang oleh Imam Ahmad. Sebab Nabi naik atas mimbar sembahyang kan, naik atas mimbar. Kita caca naik atas mimbar. Bila dia nak rokok dia mundur di belakang, dia rokok. Lepas sujud. Lepas tu bangun naik atas mimbar, pergi jalan naik atas mimbar. Dia kata sudah ada amal kafir. Tetapi boleh. Jadi apa maslahatnya? Ada itu maslahatnya. Dia suruh nampak pun. Perbuatan itu tak apa. Jadi itu yang dipegang oleh Imam Bukhari pun lagu tu juga. Dari segi itu tak apa tu. Dia kata untuk maslahat sembahyang. Sebab tak boleh duduk alik kiri, kena duduk alik kanan. Sebab itu Imam Ahmad kata duduk alik kiri itu imam batas sembahyang. Batas makmum tu. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak gitu, tidak batas sah sembahyang, cuma tak boleh makruh saja. Ada sebab itu dia pindah ke majlis ni. Tapi kerana nak jaga makruh, kerana nak jaga makruh sajalah kita kata. Siapa jadi gerak banyak tu membatalkan, takkanlah Nabi SAW akan buat benda lagu tu kalau sekiranya memang membatalkan, menunjukkan tak batal. Itu satu masalah, tak batal sembahyang. Yang kedua, duduk balik kanan. Itu imam. Ini satu bab. Bila imam tidak niat untuk jadi tu imam, kemudian datang satu golongan, lalu dia pun mengimamkan mereka. Seorang itu seorang tak ada niat jadi tu imam pun dia ni. Lalu mari seorang tu atau beberapa orang di belakang dia mari, dia pun jadi tu imam padahal di belakang tu. Ke mana? Perlu niat waktu imam jadi tu imam tu atau tidak? Jadi
Dia pun abang hadis tak ada juga. Tengok. Hadis tak ada juga. Sebab tu kalau orang tak faham cara Bukhari dia kata apa lah mazhab tu. Dia tidak faham. Dia kena faham apa maksud Bukhari sebenarnya. Jadi dia kata saya sembahyang. Faqumtu usalli ma'ahu. Faqumtu an yasari fa akhadha bi ra'si wa aqamani an yamini. Jadi pada hadis tu dia ambil hadis tu. Maknanya Nabi sembahyang mula-mula tu bukan aku sedia dah sekali dengan dia. Tentulah Nabi sembahyang mula-mula tu tak ada niat jadi tu imam lah. Tentu Nabi sembahyang mula-mula tu dia bangun seorang tu dia tidak niat jadi tu imam sebab Ibnu Abbas sembahyang ke dia. Lalu dia ikut dia. Jadi belah mana? Sah ke tidak? Lepas tu imam ni kena niat ke tidak? Lepas pada orang tu balik atau tak payah? Ada khilaf pula di sini. Ada khilaf pula di sini. Iaitu imam dia kena niat. Imam kena niat kalau sekiranya dalam sembahyang fardu, kata Imam Ahmad. Kalau sembahyang sunat tak payah niat. Tak payah niat. Imam Syafi'i dan lain-lain lagi termasuk Imam Bukhari kata tak payah niat, tak apa. Niat pun tak apa. Tak niat pun tak apa. Sah lah. Sah lah. Begitu juga Imam Malik. Imam Abu Hanifah kata, dia kata, kalau hak tina tu, kalau hak mari jadi makmum tu hak tina kena niat. Kalau hak jatah tak payah niat. Apa pula? Dia kata lagu tu. Jadi ada khilaf. Di sini Imam Bukhari nak ayatnya tak ada apa. Tak ada. Pada bila mari juga, iyalah. Tak ada niat. Tak ada ayat pun lepas pada tu kena niat. Tak ada menampakkan di sini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niat. Mungkin daripada perbuatan dia tu, pegang tu, apakah itu boleh kita nak katakan niat? Dia niat lah tu makna biar Ibnu Abbas jadi makmum dia. Tak jelas. Tak jelas. Lepas tu kalau kita kata tina, kena niat. Lepas pada tu ada dalam riwayat yang lain pula Mu'anas masuk alik belakang sembahyang, Ummu Sulaim sembahyang di belakang Nabi. Mak datangnya kemudian juga apakah ada niat? Tak jelas juga ada niat di situ. Jadi umum zahirnya secara umumnya dia memberi makna sah, tak apa, tak payah niat pun tak apa. Bahkan kalau seorang itu tak tahu orang ikut dia, tak tahu pun dia orang itu ikut dia, sah juga. Mengikut dia di sini. Ini satu bab. Bila seseorang imam itu memanjangkan yang dibacaan dia dan seseorang ada hajat lalu dia keluar dan dia sembahyang, dia pun bagi hadis bahawa Mu'adz bin Jabal sembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia balik, dia mengimamkan puak-puak dia pun. Dia mengimamkan kaumnya, fa sallal isya, dia pun sembahyang isya, baca surah Baqarah. Fa sarafa ar-rajulu, maka berpaling seorang lelaki. Iaitu siapa dia? Hazam bin Ubay bin Ka'ab dia di situ. Dia paling. Maka Mu'adz pun kata sesuatu lah kepada dia. Kata sesuatu. Kata itu tidak depan dia. Fabalaghan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu sampai berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa anak ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fatan, sungguh menimbulkan fitnah. Sungguh menimbulkan fitnah awak ni, Mu'adz." 3 kali. Ataupun dia kata fatinan. Dia kata 3 kali. Dan Nabi SAW suruh dia baca 2 surah daripada Mufassal yang pertengahan. Akan datang kita akan jumpa. Berkata Amar, saya tidak hafal kedua-dua 2 surah tu, surah ke dia saya tak ingat. Dan perawi dia, salah seorang perawi dia tadi, iaitu Amar yang riwayat daripada Jabir bin Abdullah tu, dia tak ingat surah gapo. Ini satu lagi dalam masalah beriman. Patut iman ni panjang sangat, bacaan dia ataupun gerak-geri dia panjang, lama sangat.
Bila begitu, seseorang itu ada hajat, boleh ke tidak dia keluar dan bina ala salati? Boleh ke dia keluar untuk mufaraqah? Mufaraqah dan dia teruskan sembahyang, sambung. Atau dia kena berhenti? Boleh ke dia berhenti daripada sembahyang dia? Berhenti? Lepas tu pergi sembahyang suku? Atau macam mana? Jawabnya di sini Imam Bukhari nak menceritakan bahawa boleh begitu. Boleh begitu. Cuma yang jadi khilaf lagi, iaitu fakharaja. Kharaja tu mana keluar tu, keluar lagu mana? Fakharaja tu falsarafa, dalam hadis dia sebut falsarafa. Dalam tajuk Imam Bukhari buat fakharaja, keluar, atau insarafa tu makna lagu mana? Kharaja tu maknanya keluar daripada sembahyang terus. Yang ni bunyi salat keluar sembahyang suku kau, ataupun keluar tu keluar daripada saf saja. Lepas tu faraqah, sambung kat sembahyang tadi. Keluar, ada dua pendapat di situ. Satunya termasuk Imam Syafi'i dan orang yang sependapat dengannya, dia kata keluar tu maknanya keluar sikit je, mufaraqah maksudnya. Keluar tu bukan maknanya memutuskan sembahyang terus. Cuma dia mufaraqah dan buat sendirilah. Cepat, sudah cepatlah cara dia. Tapi Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan bukanlah betul keluar tu maksud. Keluar ni maksudnya berhenti terus. Tak boleh bina. Tak boleh bina atas maya dia tu tadi. Nak sambung tak boleh. Dia kena undur bui salat, lepas tu sembahyang suku. Masing-masing tu ada hujah dia lah. Ni kata kharaja tu, dia tu keluar. Kharaja tu menunjukkan begitu. Kharaja yani anis saf, keluar daripada saf, meninggalkan saf. Ada pula yang mengatakan kharaja, dia pegang dengan hadis Muslim. Kharaja fasallama, dia beri salam. Fansarafa, maka dia pergi dan dia sembahyang fi nahiyatil masjid. Dia sembahyang di mutu masjid. Dia pegang dengan hadis Muslim. Maknanya dia tidak mufaraqah tu. Dia tidak sambung sembahyang dia batal tu. Dia hentikan sembahyang dia. Setelah beri salam, dia pergi sembahyang suku. Bukan sambung hak tadi. Dia pegang dengan hak tu. Tapi Hafiz Ibn Hajar, mana dia pegang dengan zahirnya, dia kata kharaja keluar daripada sah lah. Zahirnya begitu. Jadi ini satu masalah keluar daripada sah ataupun keluar daripada sembahyang. Itu ada dua pendapat kan. Yang kedua, masalah yang keduanya iaitu Mu'ad. Dia pergi sembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia balik mengimamkan kaum dia. Ini satu masalah yang lain pula. Walaupun ini akan datang itu sebenarnya tempat dia. Kita akan bincang akan datang lah. Cuma secara ringkasnya nak sebut, dia sembahyang dulu, lepas tu dia balik sembahyang tempat dia pula. Sembahyang Isya bersama Nabi, lepas tu dia balik jadi imam sembahyang Isya pula. Gitu. Zahirnya nampak begitu. Tapi bukan di sini babnya, akan datang kita akan jumpa. Ini bab takhfif imam dalam qiyam dan menyempurnakan rukuk dan sujud. Takhfif imam pada qiyamnya di samping menyempurnakan rukuk dan sujud. Abu Mas'ud menceritakan bahawa ada seorang berkata, demi Allah wahai Rasulullah, aku inni la ata'akharu an salatil ghada min ajli fulan. Aku mundur ke belakang daripada satu sembahyang pagi, yang sembahyang subuh, kerana fulan memanjangkan bacaannya. Jadi tu imam kepada kami dia baca panjang. Maka tidak pernah kulihat Rasulullah SAW dalam satu mau'izahnya
lebih marah dia. Lebih marah daripada hari itu. Hari itulah paling kuat marah. Kemudian dia kata, sesungguhnya ada di antara kamu ni yang meliarkan orang. Yang meliarkan orang. Sesiapa di antara kamu yang jadi teriman kepada orang, maka hendaklah dia meringkaskan ataupun memendekkan, meringankan sembahyang. Kerana ada di antara mereka itu yang lemah, yang tua, dan orang yang mempunyai hajat. Ada. Ni cerita sembahyang subuh pula. Jadi ada satu orang tu, dia pergi kata, saya ni tak, la ata'akhiru an salatil ghada. La ata'akhiru an salatil ghada. Di sini salah satu pegangan Imam Syafi'i. Dia kata, la ata'akhiru. Ta'akhara ya ta'akharu, maknanya undur ke belakang. Dia makna undur ke belakang, lepas tu sambung semaya, cepat semaya. Dia pegang. Tapi pupuh tadi kata, la ta'akharu an salatil ghada. Itu maknanya berhenti semaya, semaya suku. Dia kata lagu tu, la ta'akharu an salatil ghada. Maknanya begitu. Jadi tidak jelas juga, masih sama, masih ada ihtimal. Nah, tak apalah, ini semaya subuh. Jadi bagaimana kalau kita kata siapa dia yang jadi iman ni? Mu'az ke pula? Tadi Mu'az kena marah dah semaya isyak. Panjang. Takkanlah dia tak kena marah begitu mu. Nabi kata, fattanun anta ya Mu'az. Takkanlah dia semaya subuh panjang pula. Ini orang lain. Siapa dia? Ini Ubay pula. Cerita Ubay bin Ka'ab. Hak semaya subuh, Ubay bin Ka'ab. Hak semaya isyak, hak tu Mu'az bin Jabal. Jadi hak ni cerita Ubay pula. Ubay baca panjang semaya subuh. Jadi Nabi SAW marah. Tak boleh kita dalam orang ramai dalam masyarakat ni, kena jagalah. Kena jaga. Jadi ada di antara mereka itu yang semaya Jumaat itu yang lemah, yang tua, dan orang yang mempunyai hajat. Jadi kena jaga belakang. Jadi kena pendekkan bacaan, jangan panjangkan bacaan. Tapi pendek itu, fal yatajawwaz itu, maknanya pendekkan itu bukan makna pendek rukun, pendekkan bacaan. Oleh dia kena ringkaskan bacaan dia, jangan panjang. Bukan maknanya pendek rukun. Rukun tu jadi rokok tak ada. Bukan makna lagu tu. Itu sebab tu dalam tajuk dia takhfifil imam fil qiyam wa itmamir ruku' was sujud. Di samping waw itu waw dengan makna ma'ah. Di samping menyempurnakan rukuk dan sujud. Begitu. Jadi dengan cara buat lagu tu boleh meliarkan. Habis dia nak ayatnya, di sini imam kena takhfif jika keadaan memerlukan. Ini juga perkara yang perlu diketahui dalam masalah jemaah, sembahyang jemaah. Orang yang nak jadi imam, dia kena tahu bahawa sembahyang kena ringkas, tak boleh duk baca panjang. Kecuali kalau kita tengok kesediaan orang itulah. Kalau secara umum kita kena ringkas. Dan bagi makmum pula, dia kena tahu kaedah sembahyang jemaah. Kalaulah sekiranya berlaku untuk imam ini baca panjang, lepas tu dia tak kuasa nak ikut belah mana cara dia nak buat. Jadi kalau mengikut Imam Syafi'i, dia bolehlah mufarakah dan dia bina atas sembahyang dia. Mana sambung tu sudah dengan cepat cara dia, dengan tidak menunggu imam. Tapi kalau mengikut mazhab lain, tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Mazhab Abu Hanifah kalau misalnya dengan Malik, tak boleh lagi. Dia kena beri salam, lepas pada tu semaya suku, semaya suku. Tapi macam kita sini banyakkannya umumnya ikut mazhab Syafi'i, kita kata boleh ikut sana. Dia sudah dulu. Ini satu bab. Bila seseorang itu semaya untuk diri dia, fal yutawwil ma syaa. Bolehlah dia memanjangkan sebanyak mana yang dia nak panjang. Nak panjang sebanyak mana bolehlah. Jadi Imam Bukhari buat tajuk ni, dia takut kata sembahyang ni tak boleh lama. Sebab dalam hadis kata sembahyang tu kena baca hak pendek, tak habis
sebelum pada ni menampakkan begitu. Jadi sesoalannya baca pendek itulah lebih molek. Ya, baca panjang tak molek dalam semua keadaan. Sesoalannya takut jadi orang faham begitu, Imam Bukhari buat mari bab. Kalau sembahyang solat boleh tahan nak baca setakat mana nak. Hak kata lebih molek baca pendek tu, hak tu dalam sembahyang jemaah. Kalau sembahyang solat sebab ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat, ikut nak baca sepanjang mana tu. Dia mari hadis tu. Lepas tu ada sambung. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Dan bila seseorang itu sembahyang untuk diri dia, yang sembahyang solat, falyutawwil ma syaa, maka bolehlah dia memanjangkan biqadri ma syaa, sekadar mana yang dia nak. Falyutawwil ma syaa, ma tu dengan makna biqadri ma syaa. Yani sekadar mana yang dia nak. Yani bacaan tu panjang. Nak baca surah Baqarah, nak baca surah An'am ke, ikutlah. Satu dengan makna lagu tu. Satu lagi, ma tu jadi maf'ul kepada yutawwil. Ma tu jadi maf'ul kepada yutawwil. Bukan makna terhad pada bacaan sahaja. Seseorang tu boleh memanjangkan apa yang dikehendakinya. Nak lama sujud, Allah. Nak lama rokok, nak lama duduk cacat, boleh berlaku. Bukan maknanya panjang baca saja. Panjang sujud, boleh juga. Itu satu masalah yang ada khilaf pula di antara ulama. Ada yang mengatakan tak boleh rokok dan sujud lebih panjang daripada qiyam. Ada yang mengatakan tak apa. Termasuk Imam Nawawi, dia mengatakan tak apa. Katakanlah rokok tu kerana ada bacaan-bacaan, sujud tu dengan doa dengan apa, panjang. Lebih panjang pada duduk cacat. Boleh. Tak ada apa. Sebab pengen dengar ni, kalau yutawil ma syaa. Jadi ma tu jadi maf'ul. Jadi ikutlah rukun mana dia nak panjang, tak apa. Tak apa. Tadi kata tak boleh panjang tu kalau jemaah. Baru man syaka imamahu idza tawwala. Wa qala Abu Usaid tawwalta bina ya bunayya. Ini bab menyatakan orang yang mengadu kepada imamnya bila dia memanjangkan yang dibacaan. Berkata Abu Usaid, engkau telah memanjangkan bacaan dalam mengimamkan kami, wahai anakku. Itu apa ni asar dalam terjematul bab. Kemudian riwayat daripada Abi Mas'ud, katanya ada seorang berkata, wahai Rasulullah, aku undur daripada sembahyang. Ada juga yang mengatakan la ata'akhkharu 'an salat, aku tak pergi sembahyang sebab tahu dah dia tu baca panjang. Ada juga yang mengatakan begitu. Aku tak pergi sembahyang subuh kerana sepulang tu baca panjang sangat dalam sembahyang. Ini asal suku lihat tadi lah, Ubay. Ataupun dengan makna la ata'akhkharu 'an salat, maknanya ikut dulu. Waktu tahu-tahu dia baca panjang. Jadi undur. Supaya Imam Syafi'i kata tu, mufarakah. Mana begitu. Lalu Rasulullah SAW marah. Asqadadi lah. Asqadadi. Ada tadi juga. Semuanya nak ayatnya di sini. Apa Imam Bukhari buat istimbak yang lain pula. Jadi seorang boleh mengadu hak pada tu imam. Imam yang mengimamkan sembahyang dia tu boleh juga. Dia nak ayat dia, nak kata ke dia. Misalnya Abu Usaid kata kepada anak dia jadi tu imam. Dia jadi makmum. Abu Usaid ni salah seorang sahabat ahli badat. Dia kata, kau lama sangat, panjang sangat baca wahai anakku. Jadi tu imam. Jadi boleh komen. Boleh komen anak tu imam. Asal lagi mengadu hak kepada imam itu, asal ni tu imam sembahyang tu. Hak dalam hadis ini maksudnya mengadu hak kepada tu imam besar. Yang ni pemimpin. Boleh juga. Jadi sebabnya orang ni pergi mengadu hak kepada wahai Rasulullah, aku ni sebab tak ikut sembahyang semua. Pasal dia tu sembahyang panjang. Boleh juga. Jadi mengadu tu ayat gini-gini tidak jadi pengupak. Nak ayatnya tak apa, tidak jadi pengupak. Tu nak ayat di sini. Tajuk yang dia buat tu maksudnya mengadu hak ayat kita gini-gini
Itu macam dari satu segi nampak macam memburukkan dia lah. Atau apa lagu tu? Tidak makna termasuk dalam apa namanya ni, mengupah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak marah kepada orang yang ta'akhur anis salat tadi. Bahkan marah kepada orang yang buat gitu. Itu imam yang buat. Lepas tu hadis yang kedua, daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari, kata dia ada seorang datang membawa 2 ekor untanya untuk menyiram tanaman dia, nadihain. Ketika itu waqad jana al-lail. Ketika itu malam sudah pun gelap dah. Sudah pun gelap. Jana al-lail. Tawafaqa Mu'adh. Dia berbetulan dengan Mu'adh duduk semaya. Yang jadi tu imam. Dia pun menurunkan unta dia lah. Duduklah unta dia tu. 2 ekor unta dia tu. Dan dia pun pergilah semaya sekali dengan Mu'adh. Mu'adh dia baca surah Baqarah ataupun surah An-Nisa. Orang itu pun pergilah. Intalaqar rajul. Pergi mana dia sudah dulu. Wa balaghahu, dan sampai kepada dia berita bahawa Mu'adh kata ke dia lah. Dia kata ke Mu'adh, apalah semaya lagu tu. Tak tunggu lepas sudah. Mu'adh. Jadi siapa ke dia? Cerita tu. Mu'adh kata ke dia, apa dia orang buat lagu tu? Dia pun pergi jumpa dengan Nabi SAW dan mengadu hal Mu'adh kepada Nabi. Ceritakan hal Mu'adh kepada Nabi SAW. Nabi pun kata, ya Mu'adh, afattanun anta, ataupun dia berkata afatinun anta 3 kali. Kalaulah engkau semaya baca sabbih isma rabbikal a'la. Itulah, itu tadilah Awsaq al-Mufassal. Sabbih isma rabbikal a'la wa syamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha. Kerana di belakangmu tu ada semaya hak tua ada, hak lemah pun ada, hak orang yang mempunyai hajat pun ada. Saya kira, yang kata perawi, saya kira, ini kata apa ni, Syu'bah, saya kira hak ni masuk dalam hadis ni, hak di hujung ni, yang hak sebut surah apa ni. Kalaulah engkau baca sabbih isma rabbika ni masuk dalam hadis. Mana hak Nabi kata juga. Dia menjadi mutabik kepadanya Sa'id bin Masruq dan Mis'ar dan Syaibani dan lain-lain daripada Jabir bahawa Mu'adh baca dalam surah Isya surah Baqarah dan dimutaba'ah, menjadi mutabik kepadanya A'mash daripada Muharib. Maknanya apa ni orang yang perawi-perawi yang menyokong satu sama lain dalam meriwayatkan bacaan yang dibaca, surah yang dibaca oleh Mu'adh. Itu yang ayatnya. Dan apa yang disebutkan, kalaulah engkau baca tu bukan kata-kata perawi kemudian, bahkan itu hak Nabi kata kepada Mu'adh. Jadi di sini, nak ayat di sini, dalam hadis ini, bahawa ada pengaduan itu. Orang itu dia pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi mengadu kepada tak apa mengadu. Bahkan itu molek pula. Maknanya kita mengadu kepada hak lebih tinggi lagi daripada imam. Kita tu orang yang lebih berkuasa lagi, itu lebih baik. Perbuatan itu molek. Babun al-ijaz fi shalah wa ikmal. Ini satu bab meringkaskan dalam sembahyang dan di samping menyempurnakannya. Kalau tadi apa ni? Dia kata takhfifil imam fil qiyam. Ini ijaz. Ini lagu kan? Ijaz yang ada ringkas. Tidak lama. Qiyam pun tidak lama. Rukuk pun tidak lama. Sujud pun tidak lama. Di samping sempurna. Samping sempurna. Di samping menyempurnakan semaya itu. Jadi maknanya tidaklah sampai mencacatkan semaya. Jadi dia bagi hadis Anas bin Malik bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu yujizus salat, meringkaskan sembahyang
wa yukammiluha, dan menyempurnakannya. Walaupun ringkas tapi sempurna. Maknanya ringkas dari segi rokok, sujud apa tu bukan makna ringkas. Itu ringkas makna siapa tak ada nak baca 3 kali. Apa nama tasbih tu? Dah lah waktu tu. Itulah maksud ringkas. Makna 3 kali. Tidak maknanya lebih daripada itu. Sebab kalau lebih daripada itu sempurna. Hak ni sempurna juga. Sempurna tu banyak pula maratib dia. Banyak pula peringkat. Hak ringkas lepas tu sempurna, iaitu kalau dalam rokok dan sujud itu tasbih 3 kali. Hak tu ringkas itu. Ringkas dan sempurna. Kalau kurang pada itu tak sempurna lah. Tak sempurna. Sah tu sah, tidak sempurna. Hak Nabi selalu buatnya ringkas dan sempurna. Bacaannya pun dalam qiyam tu, baca surah tu pun ringkas juga. Tidaklah panjang. Walau bagaimanapun dalam keadaan-keadaan Nabi SAW kita dapati dalam hadis baca hak panjang itu bergantung kepada keadaan. Ini bab orang yang meringkaskan, meringankan sembahyang dia pada ketika menangis kanak-kanak. Lepas tu dia awal riwayat daripada Abi Qatadah daripada Nabi SAW. Katanya sesungguhnya aku bangun untuk sembahyang, aku mahu nak baca panjang lah, nak sembahyang tu kira-kiranya. Lalu aku dengar budak nangis. Aku pun meringkaskan, atajawwaz, meringkaskan sembahyang kerana takut aku akan menyusahkan ibunya. Begitu. Lepas tu hadis yang kedua, riwayat daripada Anas bin Malik, kata dia, ma sallaitu wara imam al-khuttu, tidak pernah aku sembahyang di belakang imam sama sekali yang lebih ringkas sembahyang dan lebih sempurna daripada sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar budak menangis, dia pun meringkaskan sembahyang dia kerana takut akan leka pula ibu dia. Kerana takut akan terpedaya ataupun leka pula ibu dia. Terganggu pula hati ibu dia. Itu boleh kita mana? Tuftana ummu tu mana? Terganggu hati ibu dia. Lepas tu hadis yang ketiga, serupa tadi juga. Lafaz dia beza. Fa atajawwazu fi salati mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min bukai. Kerana aku tahu betapa sedihnya. Betapa sedihnya ibu dia tu kerana menangis budak. Jadi aku pun mereka. Lepas pada tu, ada yang tepat pun lagu tu juga. Lebih kurang saja. Nak ayatnya. Hak tadi, sembahyang tu mereka tu kerana makmum. Jadi makna kalau nak sembahyang solat, boleh tahan nak baca panjang. Kalau yutawil masyarakat. Hak kata suruh mereka tu kalau makmum, nak jaga makmum. Pahala mana kalau hak tidak makmum? Bolehkah kita nak jaga, nak ambil kira hak tidak makmum? Imam Bukhari kata boleh ambil kira. Tidak mesti makmum yang tak dijaga tu. Hak tidak menjadi makmum, budak yang jeri. Budak tu tidak jadi makmum. Hak tu pun boleh juga ambil kira. Maknanya orang di luar. Orang luar daripada sembahyang. Kita boleh juga ambil kira orang luar. Bukan makmum lah. Misalnya si anak tu, dia menangis itu, dia bukan makmum. Pak Nabi SAW rekas-rekas sembahyang dia kerana dengar budak tu menangis. Tapi setengah ulama kata, dia kata gitu, dia kata, itu mana tidak lari daripada makmum juga tu. Sebenarnya Nabi SAW, sebagaimana yang kita tengok di sini, budak tu menangis akan mengganggu mak dia. Mak dia tu makmum. Nak jaga makmum juga tu, kata dia. Tak boleh kita kata nak jaga orang luar. Walau bagaimanapun itu kemungkinan, sama-sama mungkin boleh jadi belaka. Boleh jadi belaka. Jadi bila boleh jadi belaka, kita kata Imam Bukhari nak ayat sini sesuainya di sini tadi nak jaga makmum. Kalau nak jaga makmum juga sini, apa faedah tak dibuat bab dah nya?
Cara Bukhari dia tidak berulang-ulang dari segi maksud dia. Kalau tadi kerana nak jaga makmum, takkan hak ni nak jaga makmum juga. Kalau kita kata puasa ni, sepuluh kata setengah ulama dia kata hak ni nak jaga mak dia tu makmum. Kalau lagu tu jadi makna berulang pula. Tak sesuai dengan Bukhari. Dengan kedudukan Bukhari yang tinggi, cukup pandai buat tajuk. Maksud dia pekoh dia tu nyata dalam tajuk-tajuk dia tu. Kalau lagu tu tak lebih, tak istimewa. Dengan sebab itu kita lebih cenderung mengatakan Bukhari maksud dia ni di sini semua kita kata tak adilah, nak jaga orang luar. Nak jaga orang luar pendek semuanya. Tu sekarang lagi ulama mengatakan lagi ada maksud Imam Bukhari. Hak tu ala ke pendek. Kalau ala ke panjang semuanya boleh ke nak jaga orang luar. Puluh orang tu mari dia punya tangga. Mana nak mari ikut ni ada, dia duduk rakuk. Tu imam tu duduk rakuk. Kalau dia cepat, tak ada lah rekaat tu. Sampai kalau dia pelambat, kalau tu dah rekaat. Katakanlah rekaat yang pertama, dah rekaat yang pertama. Boleh ke tidak dia panjang, dia tunggu dengan baca subhana rabbiyal azim banyak. Boleh. Imam Bukhari nak ayat boleh. Kalau pendek boleh apa? Panjang tak ni. Kalau nak jaga orang luar, panjang kau boleh baca tu. Jaga kawan tu lagi, kawan tu lagi boleh pahala daripada rekaat yang pertama lagi, boleh rekaat yang pertama punya. Lepas tu duduk baca subhana rabbiyal azim banyak lagi kelebihan baca banyak tu. Apa tak boleh? Kau boleh. Sebab baca pun banyak. Lepas tu kawan tu pun kita melera dia saudara kita baru-baru. Boleh. Dan itulah juga pendapat setengah-setengah ulama dalam mazhab Syafi'i. Walaupun ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, begitu juga pendapat ulama dalam Hanafi, dalam Maliki dan lain-lain lagi, dia mengatakan tak boleh kalau nak jaga lagi. Alah kurangnya, alah kurang boleh. Alah kau nak panjang tak boleh. Panjang lagu saat ni lah, tak boleh. Bahkan dia bimbang, Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan, saya bimbang mungkin berlaku syirik, kata dia. Kalau buat begitu. Terutama kalau orang tu orang besar, nak jaga dia. Misalnya kita kata menteri besar kau, dalam menteri kau, raja kau, jadi tu imam rokok ni tunggu. Itu mungkin jadi syirik. Bimbang, saya bimbang mungkin takut jadi syirik. Kata dia. Jadi ramai ulama mengatakan mungkin jadi syirik kalau lagu tu. Tak boleh kalau lagu tu. Bahkan boleh dikatakan kebanyakan ulama kata tak boleh kalau lagu tu, kalau maklum dah siapa dia orang-orang. Kerana nak jaga kedudukan dia, terutamanya kedudukan dunia pula. Kau tak boleh. Kalau kedudukan kepentingan agama pun dia tutup buru, kita nak jaga dia. Misalnya kita kata dia tu ustaz, kita nak jaga, tak boleh juga. Hak bolehnya lagu mana? Kita tak tahu siapa-siapa. Dia boleh kan lagu. Tapi ada juga ulama yang mengatakan tak boleh. Seperti tadi lah. Boleh juga. Maksud Imam Bukhari ni dimasuk sini. Itulah pekoh dia tu. Pekoh dia tu duduk dalam tarjamatul bab. Bukhari ni duduk situ. Bisa dia duduk situ. Ini satu bab. Bila seseorang tu sudah semayang, lepas tu dia mengimamkan satu kaum. Ni hak Anas tadi. Hak Mu'az tadi. Dia bagi hadis tadi pula. Cuma dia perengkahlah. Mu'az semayang sama Nabi SAW. Kemudian dia datang kepada kaumnya, lalu jadi imam pula pada mereka itu. Jadi apa yang orang pula ni hadis tu? Imam Bukhari nak isyarat kepada satu khilaf yang lain pula di antara ulama. Ada ulama mengatakan seseorang tu tak boleh beza dalam serba-serbi di antara dia dengan tu imam. Ada yang mengatakan tak apa beza. Yang mengatakan tak boleh beza, niat pun kena sama. Niat pun kena sama. Dari segi perbuatan pun kena sama. Kena sama dengan tu imam. Yang berpendapat begitu ialah Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Yang mengatakan tak apa tak serupa, itu Imam Ahmad. Itu Imam Ahmad. Imam Bukhari, apa pendapat dia? Tidak jelas dalam masalah. Sebab itu dia keputusan. Bila seseorang itu telah semayang, lepas tu dia jadi terimam kepada satu kaum. Paulah mana? Boleh ke tak boleh?
Lepas tu nampaknya sama-sama ada hujah. Jadi Imam Bukhari tak buat keputusan. Imam Bukhari tak buat keputusan dalam masalah ni. Cuma dia nak mengisyaratkan ada berlaku begitu. Mana Muaz telah semayang bersama Nabi, semayang Isya. Lepas tu dia balik semayang Isya pula. Tentulah salah satunya hak fardu. Kalau kita kata hak dia semayang bersama Nabi dulu tu, hak tu hak fardu, balik tu dia semayang Isya tu sunnah telah jadinya. Tak ada fardu dua kali. Jadi sunnah. Bila hak sunnah, dia semayang sunnah. Orang semayang fardu, al-muftarid ikut al-mutanaffil. Orang semayang fardu ikut orang semayang sunnah. Boleh kalau betul. Imam Syafi'i kata ni dalil. Ni dalil. Tentu hak dia semayang mula-mula bersama Nabi tu hak fardu. Lepas tu dia balik baru tu jadi sunnah. Sebab semayang ni fardunya bukan dua kali semayang fardu. Itu dalil dia. Bahawa orang semayang fardu boleh ikut semayang sunnah. Imam Ahmad pula kata, dia kata orang semayang fardu tak boleh ikut semayang sunnah. Tapi orang semayang sunnah boleh ikut semayang fardu. Boleh. Imam Syafi'i kata boleh berlaku. Boleh berlaku. Makmum hak semayang fardu tu imam semayang sunnah, atau makmum semayang sunnah tu imam semayang fardu, boleh berlaku. Jadi di sini ada khilaf. Tadi Imam Syafi'i kata tu dalil dia. Puak-puak Imam Malik dan puak-puak Imam Abu Hanifah dia kata jangan kata begitu. Mana kita dia semaya dengan Nabi tu hak fardu. Boleh jadi dia semaya sunat dulu sebagai sunat. Dia nak ambil fadilah semaya dengan Nabi. Lepas tu baru semaya fardu. Kata dia mana boleh. Takkanlah semaya dengan Nabi hak sunat. Nabi buat fardu. Itu tidak sama tu, nampak tidak serupa tu, dapat kelebihan sepatutnya. Hak fardu lah dulu. Bukan hak sunat dulu. Tak jelas. Tak sih mengalah. Akhir sekali naik Imam Tahawi. Dia kata pada masa tu sembahyang fardu boleh sembahyang dua kali. Kata dia. Tak masuk lagi sembahyang fardu boleh sembahyang dua kali. Itu dia. Imam Tahawi naik dia kata sembahyang fardu pada masa tu, pada ketika berlaku ni cerita Muaz ini sembahyang fardu boleh sembahyang dua kali. Jadi Muaz sembahyang fardu sekali dengan dengan Nabi tu, lepas tu sembahyang fardu pula sekali dengan kaum dia. Tak nak timbul masalah, selesai masalah semua kata dia. Tak ada lah ada bahas-bahas tu kata dia. Jadi Imam Bukhari tidak berdapat lagu tu. Dia seorang-ramai lah kata salah satu dia mesti hak fardu, dan hak satu lagi tu mesti sunat. Ikutlah. Kita boleh kata dia sembahyang dengan Nabi itu fardu ke, atau dia sembahyang dengan Nabi sunat ke, ikut mana-mana pun apabila dia mari sini. Kalau dia mari sini, kalau kita kata dia sembahyang fardu, jadi sunat. Kalau dia sembahyang sunat, sama, tak apa. Sembahyang fardu. Sebab makmum pun sembahyang fardu juga. Masalahnya kalau dia sembahyang hak fardu, kita kira fardu sama Nabi, maka sekarang dia mari bersama kaum dia ni, jadi sunat. Bila begitu, boleh muftarid ikut mutanaffil. Ikut mutanaffil. Orang-orang Syafi'i kata dia tak sahih hujah tu, dalil tu. Tak ada bukti. Dia kata ada lagi. Nabi SAW sudah semaya, tiba-tiba mari seorang sahabat dia tu dekat. Tidak seorang dia tak ada semaya lah. Siapa dia nak kosi pahala dekat dia, Nabi kata. Abu Bakar tu baru pergi semaya. Pergi bang. Nabi SAW kira kata tu jemaah tu. Padahal Abu Bakar sudah semaya dia dengan dia. Tak kira lah kita nak kira Abu Bakar semaya berapa dia. Tentulah Abu Bakar semaya sunat. Dah hak ni nak apa namanya, nak jemaah dengan abang baru ni. Hak tu dia semaya fardu. Katakanlah Abu Bakar jadi tu imam. Mana Abu Bakar mutanaffil semaya sunat. Dia tu semaya fardu. Atau katakanlah dia tu semaya fardu. Abu Bakar semaya sunat. Tak serupa juga. Itu dalil. Kata dia. Orang Syafi'i kata. Satu dalil lagi kata dia, tengok Jibril mari ajar Nabi. Jibril semaya jadi tu imam Nabi. Jibril mukallaf. Tidak mukallaf. Bila tidak mukallaf, mana sunat sajalah bagi dia. Sedangkan Nabi fardu. Kata dia waktu tak boleh tu waktu tu. Sebab apa? Jibril mari betul lah dia tidak mukallaf, tapi bila Tuhan perintah dia suruh mari ajar Nabi, jadi wajib dalam atas dia, sama-sama fardu jadi sama-sama fardu dah.
begitu. Jadi tadi Abu Bakar tu dia kata Abu Bakar seorang kau tak ada orang lain. Dia tahu mana tak ada orang lain. Ada lagi hak lain, hak mari-mari ke dia lagi tu, lepas pada tu kongsi sekali dengan dia. Jadi bukan dikira dengan Abu Bakar, kira dengan orang lain semaya tu jadi sesuatu pula. Dia kata kok. Jadi tak apalah, benda khilaf. Imam Bukhari pun tak ada buat putusan dalam masalah ni. Tak ada buat putusan. Jadi maknanya boleh. Lagu tu boleh. Nampaknya padas kat tu. Kalau kita baca lagi jadi panjang. Padas tu. Alhamdulillah.